topik sejarah pengambilan Singapura daripada Kerajaan Kesultanan Johor Riau dan juga kemasukan British di negeri Perak. Jadi ada persamaan untuk kedua-dua tajuk ini. Baik, di Johor, kemangkatan Sultan Mahmud yang ketiga terjadi pada tahun 1812 dan sepatutnya Tengku Mahkota ialah Tengku Husin dilantik sebagai Sultan, tetapi pada kemangkatan Sultan, Tengku Husin berada di Pahang. Oleh kerana perjalanan yang agak jauh dan jenazah Sultan dimakamkan, mesti dilantik penggantinya sebagai Sultan. Oleh itu pembesar telah melantik adik kepada Tengku Husin, iaitu Tengku Abdul Rahman. Jadi naiklah Tengku Abdul Rahman sebagai Sultan Johor Riau. Dan apabila Tengku Husin pulang ke Lingga, memanglah beliau tidak lagi mendapat jawatan itu dan krisis telah berlaku. Maknanya Tengku Husin sebenarnya masih berminat untuk mendapatkan jawatan Sultan, dan ini telah digunakan sepenuhnya oleh Stamford Raffles dengan menjemput Tengku Husin ke Singapura, menawarkan jawatan Sultan Johor yang dilantik oleh British. Dan Tengku Husin diminta menandatangani satu perjanjian yang memberikan hak-hak perniagaan kepada British di Singapura. Oleh Husin bersetuju, maka British pun melantik Tengku Husin sebagai Sultan dan British mendapat hak-hak perniagaan yang memang British inginkan pada waktu. Apakah kesannya? Kesannya ialah hancurlah Kesultanan Johor Riau apabila terbelah dua sebab ada dua orang sultan. Kemudian British sebenarnya hanya mahukan Pulau Singapura, bukan mahukan Sultan. Sebab itu pada tahun 1824 Presiden Singapura dan pula dengan Sultan Husin. Dalam perjanjian itu Sultan Husin telah diberi pampasan wang yang banyak dengan syarat melepaskan terus Singapura daripada pegangannya. Ini bererti mulai tahun 1824 Sultan Husin tidak ada hak apa-apa ke atas Singapura. Dan Sultan Husin terpaksa meninggalkan Singapura, pergi ke negeri Melaka. Dan kedudukan dia sebagai Sultan Johor sebenarnya sudah berada di di penghujung, kerana Temenggung Abdul Rahman yang mentadbir Johor seperti lebih berkuasa berbanding Sultan. Dan akhirnya Temenggung telah membuat perjanjian dengan Sultan Husin bahawa keturunan Sultan Husin tidak boleh menuntut menjadi Sultan Johor. Itulah kesannya. Apa yang berlaku di Perak juga menghadapi krisis perlantikan raja atau sultan setelah kematian Sultan Ali pada tahun 1871. Raja muda yang sepatutnya jadi sultan ialah Raja Abdullah. Malangnya Raja Abdullah berkrisis dengan anak raja lain, iaitu Raja Yusuf. Jadi Raja Abdullah perlu hadir ke upacara pemakaman jenazah Sultan Ali di Kuala Kangsar, tetapi tidak mampu pergi ke Kuala Kangsar kerana tidak berani melepasi kawasan Raja Yusuf. Akhirnya para pembesar Perak telah melantik Raja Ismail sebagai Sultan Perak. Jadi British telah menggunakan kesempatan ini sama seperti di Johor untuk mendapatkan Singapura. Gubernur Negeri Selat telah memanggil Raja Abdullah dan pembesar-pembesar Melayu dan dibuat satu perjanjian, iaitu perjanjian Pangkur. Hasrat British memang melantik Raja Abdullah sebagai Sultan Perak, tetapi mestilah menerima syarat perjanjian, iaitu Sultan Abdullah mesti menerima seorang residen, dan tugas residen ialah menasihati Sultan dalam bidang pentadbiran
dan nasihatnya mesti diikuti. Jadi secara tidak langsung bahawa kuasa sultan hanya dalam dua perkara, iaitu pertama sebagai ketua agama Islam, dan yang kedua ialah menjaga hal ehwal adat resam Melayu. Yang selain itu soal cukai, pentadbiran, politik dan apa segala macam pun di bawah kuasa presiden. Dan inilah kerugian yang terpaksa ditanggung oleh Sultan Perak, Sultan Abdullah, kerana meminta bantuan British. Baginda dapat menjadi seorang sultan, tetapi sultan yang kehilangan banyak kuasa. Akibatnya, kerana tidak puas hati, Sultan Abdullah telah merancang untuk menghapuskan Residen Burj. Dan walaupun berjaya membunuh Residen Burj, tetapi sultan mendapat satu hukuman yang sangat tidak selayaknya bagi seorang sultan, iaitu dibuang ke sebuah pulau yang jauh di lautan Hindia, yaitu Pulau Seychelles. Jadi sebagai kesimpulan bahawa dua peristiwa dengan plot yang sama, British berjaya menggunakan pertelingkahan merebut takhta kesultanan, dan British mendapat apa yang mereka mahu dan bagi bangsa Melayu kehilangan kuasa ataupun wilayah yang sangat penting. Inilah pengajaran kepada generasi hari ini supaya tidak mengulangi kesilapan-kesilapan yang lampau, iaitu janganlah sesekali kita terpedaya dengan pihak yang memang mahu sesuatu dari negara kita Malaysia yang